Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Okey, saya dah lama tak buat video sebab macam-macam lah alasan saya nak bagi lagi dah. Tak ada alasan dah. Sebab saya memang sibuk gila. Saya macam saya kata, saya punya main job saya bukan sebagai YouTuber. Maksudnya content creator tu is not my main job. Saya punya main job memang untuk berkebun, bertani and so on lah. Kiranya saya ni seorang petani dan part-time content creator. Okay, long story short, baru-baru ni saya ada ambil alih satu kebun yang mana tuan dia dah tak boleh nak running. Jadi saya akan bagi nafas baru, saya akan bagi nyawa baru dekat kebun ni yang mana dah boleh kata-kata terbengkalai lah, tapi tak lama terbengkalai. Dia memang waktu saya ambil ni condition dia masih okey tapi taklah terlalu teruk. Okey, jom saya tunjuk korang dekat kebun baru saya. Kebun ni last season owner ni buat timun tua. Nampak ni dia punya timun. Buang-buang macam gini je sebab harga teruk sangat. Sampai 30 sen dia kena. Jadi dia boleh keluar banyak. Dia boleh keluar dalam 6 tan something, 6 tan lebih kan. Tapi dia punya profit, bukan profit lah, sale dia boleh buat dalam 3,000 je. Jadi memang owner memang tak boleh nak cover langsung. Dia punya operation cost, baja, sewa semua dia tak boleh nak cover. Jadinya dia tanya saya boleh ambil alih tak. Jadi saya fikir-fikir, saya datang kebun dia, saya tengok nampak macam okey, lepas tu kena dengan harga. Okey, lepas tu saya terus ambil alih lah. Yang saya suka ni, dia punya spek kebun dia lebih kurang macam kebun saya. Dia pakai besi sama macam saya. Dia belajar pasang besi pun sama dengan saya dia belajar. Lepas tu dia ada lagi besi-besi yang tinggal ni. Ada lagi besi-besi ni. Dengan tangki ada, bukan main banyak tangki dia bagi. Ada 4 tangki kat sini. Dekat dalam ada lagi 2 tangki. Ada lagi besi kat sini. Batu-bata pun banyak. Nampak besi-besi kat sini. Jadi ini semua saya nak proses lah untuk besarkan kebun belah sini. Kiranya sebab sini banyak lagi ruang kosong ni. Banyak gila ruang kosong dia. Jadi yang belah sana ni saya nak sambung terus sampai sini. Saya nak penuhkan semua kawasan ni. Dan pelbagai tanaman lagi lah saya akan tanam. Tapi for the time being ni, rumput ni dah macam dekat Korea dah. Shit, racun tapi saya tak nak racun, saya nak potong aja. Jadi saya nak settlekan dulu potong rumput ni. Nanti insyaAllah kita akan settlekan part by part. And then sekarang ni saya tengah cari part time untuk buat kebun ni. Yang ni saya punya assistant hari ni. Wajid nama dia. Malu lah. Jadi daripada pagi tadi, lebih kurang dalam pukul 7, lebih pukul 8 tadi, dia dah start kerja. Sekarang dia dah settlekan line pertama ni, line kedua, line ketiga, sekarang masuk line keempat lah. Sekarang jam lebih kurang dalam pukul 11 lebih macam gitu. InsyaAllah dalam petang nanti maybe dah boleh siap 5 line ke separuh lah. At least separuh pun dah cukup baik dah. Okey, nanti saya rasa esok dah siap lah kebun ni. Nanti saya boleh nak beli sabut pula. Nanti saya akan masukkan sabut pula dekat dalam polybag. Saya punya kerja ni nak settlekan rumput ni. Ini banyak ni rumput ni. Ini tapi saya nak settlekan rumput belah depan ni dululah. Yang ni nak kena clear lah. Sikit-sikit lah, slow-slow. Saya nak settlekan semua pun, mati nak settlekan seseorang ni. Memang saya minta bantuan diorang juga kot. Sebab saya ni nak buat kerja semua ni, saya banyak lagi kerja lain. Jadinya saya kena agih-agihkan masa saya. Kena agihkan masa saya untuk settlekan kebun ni dengan kebun-kebun lain juga. So kena pandailah agihkan masa. Okey, yang ni nanti kita dah settle ni, saya akan tunjuk dia punya result. Okey, hari ni hari pertama saya mencuci kebun saya ni. Sekarang ni saya dah menyorok dekat belakang tangki, nampak panas weh. Memang panas gila. Jadinya saya nak kena slowly siapkan kebun ni. Kalau boleh saya punya target tu lebih kurang dalam 1 minggu je. 1 minggu saya nak clearkan kebun saya ni. Tapi bukan cerita saya buat seorang lah. Macam sekarang ni saya dah dapat part time untuk tolong saya clearkan kebun ni.
Okey, iklan sekejap nanti dalam 29 hari bulan 7 ni saya ada buat kelas tau. Yang ini kelas ni saya buat ni special sikit. Sebelum ni saya buat kelas banyaknya dekat dalam dewan kuliah lah. Jadi bila kita buat kat dalam dewan kuliah tu, dia macam tak nampak lah, visually tak nampak. Sebab orang biasanya dia orang nak something yang dia orang boleh senang faham. Jadi untuk next class ni saya akan buat dekat kebun saya. Cuma dia panas sikit lah, minta maaf lah, saya ada pasang kemah apa semua. Tapi saya terus ajar macam mana untuk handle benda tu depan mata. Means macam mana kita nak bancur racun, macam mana kita nak setting pump racun, macam mana kita nak setting irrigation, macam mana kita nak buat calculation tu, macam mana kita nak buat calculation that. Jadinya banyak benda-benda yang lebih kepada praktikal. Contoh macam anak pokok ni, nampak? Anak pokok ni kenapa saya buat macam ni? Kalau korang boleh tengok, anak pokok ni sebelum dipindahkan, dia akan tinggi macam ni. Jadi bila tinggi macam ni, kita pindah dekat kebun. Kebun saya pula jenis angin kuat, panas apa semua, pokok ni akan goyang, akan jatuh. Tapi bila kita tanam dalam sangat pula, apa yang akan berlaku? Akar dia akan lemas sebab akar dia duduk pada dasar polybag. Polybag bantal kan dia punya tu tinggi akan cetek. Jadi apa saya buat? Saya pindah masuk dekat dalam ni dulu. Jadi korang akan tengok macam mana teknik-teknik saya tackle masalah-masalah yang ada dekat kebun depan mata. Saya punya kebun tu dekat Ipoh tau, dekat Seksyen 18. Nanti kalau korang nak join, korang boleh tekan link dekat description ni. Dekat situ saya dah letak saya punya alamat kebun, saya punya contact number apa semualah. Jadi korang boleh register dekat link dekat bawah. Okey, jom sambung tengok video. Untuk metod tanaman yang saya amalkan, memang saya tak pakai coco pit biasa tau. Saya akan pakai coco chip sebab saya gunakan polybag bantal. Untuk polybag bantal ni, dia punya masalah ialah dia tak berapa nak tinggi. Dia punya saiz ni kecil je, lebih kurang dalam sejengkal macam tu je dia punya ketinggian ni. Jadinya masalah dia, air dia senang bertakung sampai atas kalau kita pakai coco pit yang biasa tu lah. Dan akan membuatkan akar kita mudah lemas. Jadi bila saya tukar penggunaan coco pit kepada coco chip, kat sini saya dapat prevent masalah-masalah akar lemas ataupun dia terlalu saturated nak bila hujan. Untuk kebun ni saya akan masukkan tanaman rock melon. Tapi dia bukan rock melon yang rock melon, that melon yang ada jaring-jaring warna hijau tu. Yang ini dia lebih kepada golden melon yang warna kuning. Untuk jarak kebun ni daripada tiang sini pergi ke tiang sini, dia punya jarak tu lebih kurang dalam 7 kaki. Lepas tu daripada tiang sini pergi ke belakang ni, ini lebih kurang 8 kaki. Jadinya saya letakkan 2 polybag bantal. Polybag bantal ni dia punya panjang lebih kurang dalam 42 inci macam tu lah. Lepas kita ikat tu 42 ke 40 inci macam tu lah lepas kita ikat dia. Jadinya saya akan letak lebih kurang dalam 6 pokok untuk satu bantal ni. Metod ni kita panggil sebagai high density planting. Kita boleh tanam kapasiti yang lebih banyak dalam kawasan yang sempit lah. Kalau sebelum ni, tapak ni, dia punya keluasan ni lebih kurang sampai ke belakang 190 kaki. Ke kiri kanan ni lebih kurang dalam 90 kaki something lah. Dia hanya boleh tanam 1300 cm macam itu. Tapi bila saya datang kat sini, saya cuba ubah layout dia. Saya tanam 3,800 pokok lebih kurang, plus minus lah. Dia ada kiraan dia, saya lupa dah berapa dia punya exact amount dia. Untuk tanam rapat macam ni, kita tak boleh main tanam terus, tanam ikut orang tanam rapat kita tanam terus. Tak. Dia sebenarnya dia ada satu teknik yang kita panggil sebagai plant steering. Plant steering ni dia basically dia macam ni. Okey, bila pokok tu dia terlalu selesa, dia tak akan mengeluarkan bunga betina ataupun tak akan mengeluarkan buah. Jadi apa yang saya buat, basically kita akan kontrol dia punya air, kita akan kontrol dia punya baja, berapa banyak kita nak bagi air, berapa banyak kita nak bagi baja, supaya pokok kita ada sedikit stres, supaya dia boleh mengeluarkan buah yang banyak. Kemudian satu lagi kaedah, nampak kan pokok ni dekat sini, kalau kita biar dia tumbuh bersepah-sepah, dia akan jadi semak. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan letak tali yang seragam. Kiranya jarak antara tali mungkin 10 inci ke sampai ujung ni. Jadinya kita akan bawa pokok tu. Pokok ni kita akan bawa ke tali situ, pokok ni kita bawa ke tali sini, pokok ni kita bawa macam itulah. Mungkin ada orang yang akan kata, teknik ni leceh lah, kena satu-satu pokok kena bawa pergi naik atas. Lepas tu pokok ni pula dah rapat-rapat, jadi kita kena buat steering apa semua benda tu. Saya punya pendekatan ni simple je. Kalau saya nak result yang luar biasa, saya akan bertindak secara luar biasa. Kalau saya bertindak secara biasa dan mengharapkan result yang luar biasa, yang itu bukan saya punya prinsip. Dekat dalam dunia ni akan tetap ada dua jenis orang. Orang yang pertama ialah orang yang mengejar duit,
Yang orang kedua ialah orang yang mengejar impian. Kalau macam saya kejar impian. Tak kira lah dapat duit ke, tak dapat duit ke, janji saya nak apa yang saya nak cuba capai tu tercapai. Saya jenis orang macam itu. Duit tu akan datang kemudian. Kalau kata kita mengejar duit, kita akan dapat duit. Jangan risau. Jadinya terpulang kepada diri korang. Korang nak kejar apa benda. Kalau saya sukakan pembelajaran, saya sukakan proses. Kegagalan bagi saya ialah bukan kegagalan. Sebab kegagalan tu ialah satu indikator yang mana saya sedang progress. Saya ada progress ke depan. Saya tak kisah langsung. Kalau berjaya, yang tu nombor 2. Saya terletak tepi dulu. Apa yang saya nak ialah belajar. Okey, insyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Kita akan tengok sama-sama perkembangan pokok ni. Video kali ni saya tak nak mengajar sangat. Saya nak tunjuk apa yang bagus, apa yang tak bagus. Saya nak bawa korang join ataupun alami journey yang saya tengah lalui sekarang ni. Apa yang saya buat, polybag bantal macam mana. At the end of the season, kalau korang nampak benda ni, boleh datangkan manfaat kepada korang, boleh improve cara korang tanam, korang boleh ikut. Tapi kalau korang rasa benda ni macam mustahil ataupun tak sesuai dengan cara kerja korang, korang tak payah ikut. Okey, insyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.